Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semuanya pagi ni? Cik Faina okey? Tak penat pegang? Okey. InsyaAllah. Hari ni ada lampu ya? Suka lampu? Ke nak gelap macam biasa? Apa dia? Oh, kalau tak ada lampu, background gelap. Okey. Sekarang background dah terang? Ustazah lawa? Lawa. Kena cakap lawa. Kalau tak lawa, saya balik. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang ya untuk kita bertemu sekali lagi di Masjid Yusof Ishak. Dan Alhamdulillah, hari ini kita berada di pertemuan kita yang terakhir untuk kitab kita jilid yang kedua. Saya akan selesaikan ya perbincangan kitab kita ini pada pagi ini. So, kita ada dua baki bab, iaitu kita ada bab 52 dan juga 53 untuk kita selesaikan pembacaannya pada pagi ini. Kedua-dua hadis ini tidak terlalu panjang ya perbincangannya. Jadi tapi saya akan cuba ya usaha untuk jelaskan dengan melihat kepada perbincangan yang terdapat di kitab lain ataupun di bab lain yang telah dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Baik, bismillah ya, kita baca muka surat berapa? 439. Tak dengar kakak? 405. Okey. Ada? 403. 403 apa 405? Empat kosong lima. Kak Zah sampai 405. Kita tak ada auction kat sini. Ustazah tak main auction. Okey, so kita nanti tengok FB live saya jual jubah. Tak ada lagu je. Okey, 405 atau 439 ya, kalau sesiapa cetakannya sama dengan kitab Ustazah. Baik, bab 52 kita ada sebuah tajuk, satu topik yang diletakkan dengan di bawah tajuk menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathani Qutaibah bin Sa'id qala haddathana al-Layth bin Sa'd qala haddathana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin al-Khattab an Abdullah bin Umar أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
Wa kana ibnu Umar yaqul lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksud daripada hadis ini kita dapati di sini ada perawi ya, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepadaku ni maksudnya Imam Al-Bukhari ya. Dia berkata Al-Layth bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dia berkata Nafi' maula Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab dari Abdullah ibn Umar bahawasanya seorang lelaki berdiri di dalam masjid lalu bertanya. Okey, daripada perenggan pertama ini kita faham peristiwa ini berlaku di dalam masjid. Jadi pada masa itu ada seorang lelaki, dia berdiri untuk bertanya satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi di sini apa persoalan yang diajukan kepada Nabi? Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihram?" Jadi itu soalan dia. Maknanya dia tanya, kita ni kalau nak jatuh niat ihram tu dari mana? Itu maksud dia. Okey. Baik. Jadi bila Nabi SAW dengar apa yang ditanya oleh lelaki itu, Nabi pun menjawab. Apa jawapan Nabi? Nabi berikan di sini kategori penduduk. Okey. Iaitu Nabi kata penduduk Madinah memulai ihram dari Zulhulaifah. Penduduk negeri Syam memulai ihram dari Juhfah. Dan penduduk Najd memulai ihram dari Qarn. Qarn ini sebuah tempat yang namanya Qarnul Manazil. Ibnu Umar berkata, orang-orang beranggapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, penduduk Yaman berihram dari Yalamlam. Jadi di sini Ibnu Umar berkata, aku tidak ingat kalimat yang terakhir ini, maknanya yang tentang penduduk Yaman dia berihram dari Yalamlam tu, dia kata dia tak dengar tentang hal itu. Dia tak ingat, bukan tak dengar, dia tak ingat kalimat yang terakhir ini. Apakah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Baik. Terus kita lihat di sini syarah hadis bagi hadis yang bernombor 133. Kita ada perkataan yang pertama iaitu babu dzikril ilmi, bab menyampaikan ilmu. Maksudnya menyampaikan ilmu dan memberikan fatwa di dalam masjid. Jadi Imam Al-Bukhari dia buka ataupun dia letakkan satu topik dengan tajuk menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid ini sebagai satu isyarat untuk membantah pendapat ulama yang tidak memberikan pendapatnya tentang boleh atau tidaknya menyampaikan ilmu atau fatwa di dalam masjid. Kerana begini, perbincangan para ulama, boleh ke tidak kita ni mengeraskan suara kita dalam dewan solat? Ini isunya sekarang. Okey, boleh ke kita selain daripada solat azan kan? Boleh tak kita ni bercakap-cakap dalam dewan solat ni dengan suara yang kuat? Contoh kalau para ulama mereka nak menyampaikan ilmu, suara mereka kuat. Lebih-lebih lagi dulu kan tidak ada mikrofon. Macam sekarang ustazah berguna mikrofon ni kuat di satu masjid kan. Dulu tidak ada. Jadi dalam keadaan yang mana mereka meninggikan suara mereka. Jadi hal itu diperselisihkan oleh para ulama, boleh ataupun tidak. Atas dasar itu, Imam Al-Bukhari dia buka topik ini untuk menunjukkan bahawa ada dalil yang mana Nabi mengajar dalam masjid. Okey. Jadi sebab itu kita lihat di sini dijelaskan kepada kita oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Al-Bukhari mengisyaratkan sebuah bantahan terhadap para ulama yang tidak memberikan pendapatnya tentang boleh atau tidaknya menyampaikan ilmu atau fatwa di dalam masjid. Mereka berdalih
Maknanya mereka bagi alasan bahawa menyampaikan ilmu dan berfatwa di dalam masjid menyebabkan seorang mufti ataupun seorang ustaz mengeluarkan suara yang keras. Itu yang tadi Ustazah sebutkan. Jadi ada di kalangan para ulama yang mana mereka tak agree lah untuk menguatkan suara dalam masjid ataupun mengajar dalam masjid sebab kita kuatkan suara. Mungkin di situ kerana mengganggu orang yang sedang solat. Ya, orang yang nak beribadah, mereka yang berdoa kepada Allah, begitulah keadaannya. Jadi ada di kalangan para ulama kata tak boleh sebab mengganggu orang yang beribadah di dalam dewan solat itu tadi. Jadi di sini kan dia kata maka dengan judul ini Al-Bukhari mengisyaratkan bahawa hal itu boleh dilakukan. Jadi sebab itu Imam Al-Bukhari dia nak buktikan bahawa pendapat yang mengatakan tak boleh mengeluarkan fatwa, mengajar dalam masjid perlu dipertimbangkan kerana ada sandarannya daripada Nabi SAW. Sebab tadi kalau kita lihat kan orang ini tanya di mana? Masjid. Dia tanya dalam masjid. Nabi jawab luar masjid ke dalam masjid? Di situ ada ramai orang ke tidak? Ramai. Sebab apa? Kita lihat perkataan Ibn Umar, dia kata apa? Yaz'umuna. Yaz'umun tu maksudnya, kalau dirujuk ya pada perenggan yang kedua, pada line baris yang kedua, satu, dua, tiga. Yang ketiga daripada bawah tu, ada waqala ibn Umar wa yaz'umuna. Wa yaz'umuna menunjukkan satu ungkapan kata jamak. Jamak ni maksudnya ramai orang. Kan? Ramai orang di situ yang mendengar fatwa yang Nabi SAW keluarkan. Lebih-lebih lagi ia berkenaan dengan orang yang nak berihram tu tadi. Jadi perlu ramai orang yang mendengar. Bila ramai orang yang mendengar, maknanya di situ ada ramai orang di dalam masjid mendengar fatwa ataupun jawapan yang Nabi berikan. Sebab itu di sini Imam Al-Bukhari kata tidak jadi masalah. Ya, kalau sekiranya seseorang dia nak mengajar di dalam masjid itu tadi berdasarkan hadis ini. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Perkataan, kita ada perkataan di situ ialah anna rajulan qama fil masjidi. Ada seorang lelaki berdiri di dalam masjid. Ya, lelaki ini berdiri di dalam masjid yang mana Imam Ibn Hajar kata saya belum menemukan nama lelaki ini. Maknanya tak tahu siapa nama dia. Ini kita lihat ya bagaimana para ulama mereka kebiasaannya akan ambil tahu orang yang tanya. Kan siapa tanya dalam tu, tapi masalahnya di sini dia kata tak dapat tahu siapa orang itu. Tapi yang menyaksikan ramai. Sebab tu Abdullah ibn Umar di sini dia sampaikan hadis itu. Okey, baik. Seterusnya dijelaskan kepada kita yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Masjid Nabi SAW. Ia berlaku bukan di Masjidil Haram tetapi di Masjidin Nabawi. Okay, di Masjid Nabi yang terletak di Madinah. Dari sini yang dapat difahami bahawa pertanyaan tentang miqat haji diajukan sebelum baginda meninggalkan kota Madinah. Jadi maknanya sebelum Nabi keluar daripada kota Madinah, persoalan berkenaan dengan miqat itu tadi. Miqat ni ialah nama-nama tempat tadilah yang Nabi sebut. Yang Zulhulaifah, Yalamlam, kan? Apa tadi lagi tempatnya? Juhfa, Qarnul Manazil. Ini tempat-tempat kita jatuhkan niat ihram. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata persoalan itu diajukan kepada Nabi sebelum Nabi keluar daripada kota Madinah supaya orang yang nak menunaikan umrah dan haji itu mereka tahulah keadaan dan kedudukan mereka ketika mereka nak menjatuhkan niat ihram. Baik, seterusnya kita lihat di sini kita ada lafaz qarnun di situ. Dia ajar kita macam mana nak baca perkataannya. Dia kata kalau nak baca perkataan qarnun itu perlu sukunkan huruf ra, maknanya huruf ra itu kita matikan. Jadi qarn. Baik, seterusnya kita ada perkataan Ibn Umar, iaitu orang-orang beranggapan.
dapat ditafsirkan bahawa yang dimaksudkan adalah sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini secara lengkap, seperti Ibn Abbas dan sahabat lainnya. Jadi hadis ini bukan hanya Ibn Umar sahaja yang riwayatkan. Ada ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain meriwayatkan hadis yang sama. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebutkan nama di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini ialah Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu an dan sahabat yang lain. Dan dijelaskan kepada kita di perenggan yang terakhir pada bab yang ke-42 ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan kata za'ama yang bermaksud beranggapan untuk perkataan yang sudah terbukti kebenarannya. Kerana Ibn Umar radhiyallahu anhuma telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ada satu bahagian yang dia tidak ingat. Bahagian apa yang dia tak ingat tadi? Yang mana? Ya lam-lam. Sedap nama dia? Ya lam-lam. Okey. Jangan namakan anak Ya lam-lam pula. Itu nama tempat. Baik. Jadi itu bahagian yang itu Ibn Umar tak ingat. Okay, dia kata mungkinlah ada perkataan itu. Namun kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang lain menunjukkan memang ada. Nabi SAW menyebutkan tentang nama tempat Ya lam-lam tu tadi. Baik, oleh sebab itulah dia berkata lam afqah hazihi. Aku tidak ingat tentang ini, yakni tidak mengingat kalimat yang terakhir sehingga dia meriwayatkannya dari perawi yang lain. Jadi kenapa Ibn Umar dia sebut perkataan lam afqah tadi? Sebab ialah untuk menunjukkan ketelitian dia ketika meriwayatkan hadis. Sebab kita tak boleh nak riwayatkan hadis sembarangan. Bimbang. Kalau Nabi tak cakap tiba-tiba kita cakap Nabi cakap kan. So sebab itu dia bimbang kalau Nabi tak cakap macam mana. Kemudian dia sedangkan dia tak ingat. Jadi dia pun kata lam afqah, dia terus terang. Kan dia kata dia tak ingat. Padahal memang ada. Tapi itu menunjukkan ketelitian ilmu. Okey. Dia ataupun ketelitian dia ketika dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di sini sebagai sifat wara', iaitu kehati-hatian yang ada pada dirinya. Jadi persoalan tentang ihram tentang tempat-tempat miqat ini akan dibahaskan lebih lanjut pada kitab Al-Hajj insya-Allah. Jadi sesiapa yang nak rujuk perbincangan yang lebih tentang apa yang terkandung pada hadis kita yang bernombor 133 ini, saya sarankan boleh buka kitab Al-Hajj. Di situ Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau jelaskan kepada kita dengan lebih panjang lebar. Yang pentingnya dalam kitab ini kita bincangkan tentang kitab ilmu. Okey, bila kita bincangkan tentang kitab ilmu, bermakna kita nak fokus pada bab ilmu sahaja. Iaitu cara penyampaian, cara pengambilan, cara berlaku penyampaian ilmu ataupun pengajaran itu. Dan di sini jelas, berdasarkan kepada topik itu sendiri, yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Bukhari ialah bukan tentang orang yang nak berihram. Bukan tentang tempat miqat tu tadi, tapi ialah tentang apa? Boleh menyampaikan ilmu di dalam masjid. Baik, kita sebenarnya kalau kita buka dalam kitab As-Salah, Imam Al-Bukhari dia ada jelaskan dengan lebih lanjut tentang hal ini dalam kitab As-Salah bab meninggikan suara di dalam masjid. Siapa ada kitab As-Salah, iaitu kitab Fathul Bari, kitab As-Salah, boleh buka, yang mana Imam Al-Bukhari dia senaraikan dua hadis yang menunjukkan kepada kita ada dua dalil. Satu dalil menunjukkan kepada kita tak boleh tinggikan suara.
Lagi satu dalil menyatakan boleh tinggikan suara. So ada dua pendapat di situ. Jadi ada di kalangan para ulama yang kata tak boleh itu kerana mereka berpegang kepada dalil yang menyatakan tidak boleh. Mereka yang katakan boleh, mereka berpegang kepada dalil yang menunjukkan ada kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara. Baik, kalau kita rujuk dalam kitab itu iaitu kitab As-Salah ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Umar bin Al-Khattab. Ada sebuah kisah yang berlaku pada zaman itu yang mana seorang sahabat yang dilemparkan batu. Mak di situ Umar ni dia nampak ada seorang sahabat ni. Jadi dia sahabat, saya tak ingat siapa nama sahabat ni. Tapi sahabat ini dalam cerita ini sahabat ini Umar lemparkan batu kerikil pada dia. Maknanya batu kecil lah kan dia. Jadi dia tengok siapa lempar batu ni kan dekat dia. Dia muskil lah. Dia cari-cari rupanya Umar. Umar lempar batu kepada dia. Jadi Umar bagi isyarat kepada lelaki ini, kepada sahabat ini untuk panggil dua orang lelaki. Macam dia kata, jumpa dia gitu. Keadaan dia. Okey? Tu ni dengan ni bawa datang sini. Suruh jumpa Umar. Jadi sahabat itu tadi dia faham maksud Umar. Dia pun pergi kepada dua orang lelaki tadi kan. Kemudian dua lelaki itu pun jumpa Umar bin Al-Khattab. Jadi bila Umar dah berhadapan dengan dua lelaki itu, Umar tanya kepada dia, kalian berdua ni daripada mana? Asal mana? Dia tanya. Okay, Umar tanya kepada dua lelaki ini. Jadi mereka kata, kami daripada Taif. Maknanya bukan orang Madinah. Jadi apa kata Umar? Lau kuntuma min ahlil baladi la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kata kalau kalian berdua ini di kalangan penduduk sini, aku pasti akan dera kalian berdua ni. Dia akan bagi hukum lah kan. Kerana apa? Dia bagi sebab tarfa'ani aswatakuma fi masjid. Kerana kalian berdua meninggikan suara kalian berdua di dalam masjid Nabi. Maknanya kita faham daripada hadis itu ataupun kisah itu, dua orang lelaki daripada Taif ini mereka buat bising dalam masjid, meninggikan suara dalam masjid. Jadi Umar kata kerana mereka ni bukan orang Madinah kan. Kalau orang Madinah tu mereka dah faham lah kan situasi dia kan. Macam orang kalau tak biasa masuk Masjid Yusof Ishak kita kata. Kan dia tak tahu environment dia macam mana kan. Masuk menjalan je kan. Tak tahu safe entry nak masuk pintu mana, main masuk je kan. Macam tu kan. Kita maafkan lah. Tapi kalau yang dah biasa minggu-minggu datang sini, tiba-tiba je main langgar kan. Kita kata mestilah kita tak puas hati kan. Macam tu keadaan dia. Jadi di sini Umar pun bagilah peluang kepada mereka ni untuk faham situasi. Dia kata kalau bukan kerana kalian berdua ini penduduk tetap, dah pasti aku akan dera. Dera tu maksud beri hukuman lah kepada mereka. Atas sebab apa? Kalian berdua meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada dalil itu kita faham apa? Tak boleh? Tak boleh tinggikan suara. Sebab apa? Umar marah. Ia berlaku dalam masjid Nabi. Kan? Ada dua orang di kalangan penduduk Taif itu tadi yang buat bising dalam masjid, yang kuatkan suara mereka. Baik, itu satu dalil yang menunjukkan tak boleh tinggikan suara dalam masjid.
Baik, kita ada satu lagi kisah, ya. Ada satu lagi kisah, dan kisah ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, ada seorang sahabat bernama Ka'ab ibn Malik. Jadi Ka'ab ibn Malik ini anak dia yang cerita. Okay, anak dia cerita, ayah dia Ka'ab ibn Malik, dia pernah menagih hutang daripada seorang lelaki bernama Abu Hadrat. Jadi Ka'ab ibn Malik ini dia jumpa dengan Abu Hadrat sebab Abu Hadrat ni ada hutang dengan dia. Kan? Jadi biasalah orang ni kalau hutang, dia boleh jadi gaduh. Betul tak Kak Dewi? Betul. Adik-beradik pun jadi gaduh betul kan? Jadi apatah lagi bukan adik-beradik. So di sini Ka'ab ibn Malik ni dia minta hutang dia dengan Abu Hadrat. Sehingga kan dalam riwayat ini dua-dua riwayat Imam Al-Bukhari ya. Okey, dalam riwayat ini diceritakan kepada kita kedua-duanya iaitu Ka'ab ibn Malik dan Abu Hadrat, mereka ni berteriak dalam masjid, gaduh pasal hutang tu tadi. Jadi dalam kes ini kan disebutkan bahawa Nabi sampai keluar daripada rumah. Maknanya kuat. Okey, kuat sangat suara mereka berdua. Nabi keluar daripada rumah, Nabi angkat tirai kan dari yang ada dekat rumah baginda. Nabi kata, "Ka'ab." Nabi panggil Ka'ab. Sebab dia dah dengar tadi mereka berdua gaduh pasal hutang ni kan. Nabi bagi isyarat kepada Ka'ab suruh kurangkan hutang itu separuh. Bagi isyarat dengan tangan. Jadi Ka'ab kata, okeylah, bagi separuh. Nak buat macam mana kan? Tak apalah, bayar separuh je lah. Kalau tak ada duit bayar separuh. Dia pun kata, so Abu Hadrat memang bayar separuh. Sebab dia ada campur tangan daripada Nabi kan jadi kan. Yalah kita mesti dengar cakap Nabi betul lah. Takkan kita, Nabi dah suruh tu kan. Sebab tak nak gaduh. Jadi dia pun kata bayar separuh. Abu Hadrat bayar separuh, settle. Persoalannya di sini, kita tak nak bincang tentang hutang tadi ya. Jangan saya tak nak masuk tentang persoalan hutang sebab itu dibincangkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang lain. Kita nak bincang sekarang ya tentang suara yang tinggi itu tadi. Nabi tak marah mereka sebab suara mereka tinggi. Yang Nabi fokuskan ialah hutang dia. Satu, para ulama hadis ketika mereka bincangkan hadis Ka'ab ini, mereka kata antara apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini ialah bagaimana kita meringankan beban hutang yang kita berikan kepada seseorang. Yang Nabi perintahkan tu tadi. Okey, kalau pinjam 10,000 kurangkan jadi 5,000. Cik, Kak Dewi tengok. Tak balik modal Ustazah. Dah kita pinjamkan dia 10,000 5,000 pula. Aduh. Tapi besar pahalanya saya kata. Ya, diskaun tu betul, tapi besar pahalanya kalau kita mampu buat. Sebab tu pahalanya besar. Sebab apa? Tak ramai orang boleh buat. Tapi kalau kita boleh buat dengan hati yang penuh ikhlas kan, hati yang berlapang dada, masya-Allah tabarakallah. Begitu juga keadaan orang yang mana dia berlapang dada untuk kata dah sudah aku halalkan. Pahalanya besar. Tapi tak semua orang boleh buat. Namun tak buat pun tak apa, tak ada masalah sebab tu hak kita. Kalau ada orang je memang nak pahala besar tadi sebab dia faham keadaan orang tu mungkin susah, dia tak mampu nak bayar dan sebagainya, dah sudahlah. Kan? Dia aku halalkan, okey, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang beriman begitu keadaannya. Selalu ingat kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak yang baik-baik. Tapi tak salah juga kalau kita menuntut dan sebagainya ya. Sebab tu kalau kita meninggal pun orang yang kita hutang tu dia boleh tuntut pada waris kita. Kan tak salah. Jadi di sini tapi yang Nabi nak ceritakan di sini ataupun yang kita boleh dapat daripada hadis ini ialah
Bagaimana keadaan orang yang dia berusaha untuk meringankan beban hutang yang ditanggung oleh orang lain. Namun, kalau nak fokus pada perbincangan pagi ini, kita kata hadis kita yang kedua ini menunjukkan boleh meninggikan suara di dalam masjid tu tadi. Sebab Nabi tak cakap langsung pasal jangan pekik-pekik ke apa dalam masjid aku. Nabi tak cakap gitu. Nabi cuma fokus pada hutangnya sahaja. Okey, jadi Imam Al-Bukhari dia letak kedua-dua hadis ini dalam bab meninggikan suara di dalam masjid. Jadi ketika Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mensyarahkan kedua-dua hadis ini, beliau pun mengeluarkan dua pendapat. Okey, dia kata begini, larangan berlaku jika kita ni berbual perkara yang tak penting. Kan macam dua lelaki Taif tu tadi. Mereka ni berbual benda yang tak ada keperluan. Mungkin mereka sembang-sembang, apa kan, suka-suka sangat berbual dalam dewan solat sampai suara tinggi, ketawa berdekah-dekah. Jadi itu dilarang. Namun jika ada keperluannya, ya, ada keperluannya. Antara keperluan itu ialah kita dah jumpa kawan kita takut dia lari tadi. Dah jumpa dia kan, oh aku jumpa dia betul-betul dia jemaah sebelah aku ni, ini tak boleh lepaskan. Kita pun pegang tangannya, Haji, macam tu kan, kita ajaklah, ajar, ajar, macam gitu kan. Terperanjat member tengok member kat sebelah. So ajar. Oh macam tu kan, kita pun cakap, akhirnya tiba-tiba bergaduh. Tak, saya tu. Kan gitu kan keadaannya kan. Jadi itu ada keperluan kita kata. Ya, situasi yang memerlukan untuk kita bercakap yang kita pun tak dapat elakkan, tiba-tiba tertinggi suara dan sebagainya. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata dalam bab ada keperluan kita dibenarkan untuk meninggikan suara. Jika berkaitan dengan hutang itu tadi dibenarkan oleh Nabi, apatah lagi kalau bab belajar. Bab seorang ulama, mufti, ustaz, dia mengajar di dalam dewan solat. Jadi disimpulkan hukumnya begitu. So, larangan itu berlaku bila? Bila apa yang kita sembangkan dengan kuat itu tadi tidak ada keperluan. Kan? Macam berbual-bual biasalah, tak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, terutamanya dalam bab-bab ilmu, dibenarkan untuk suaranya tinggilah supaya dapat didengar oleh orang yang ada di situ. Tapi yang penting ialah ia tidak dilakukan pada waktu solat fardu. Kena ingat. Ya, ia tidak dilakukan pada waktu solat fardu. Maknanya takkanlah tengah-tengah orang solat subuh kita tiba-tiba nak pergi mengajar kan. Tengah masuk solat waktu ni, solat subuh. Sekejap kan jatuh semua benda. Tengah orang solat subuh ni ataupun nanti masa waktu zuhur masuk waktu zuhur, azan terus mengajar. Tak ada. Itu memanglah dilarang. Kan sebab waktunya tak kena. Tapi bayangkan pukul 3 macam kita seram pukul 10 kan. Ia bukan waktu solat. Kan? Sebab itu solat, pengajian kuliah-kuliah kita buat selepas waktu solat tu. Kalau waktu solat kita berhenti. Kan? Sekejap benda ni dia tak stable lah. Dia bergeraklah Kak Devi. Saya nak kena buat satu yang mana dia boleh letak betul-betul duduk dan diam. Okey, so itulah ya kesimpulan daripada perbincangan bab 52. Ada dua pendapat, kesimpulannya yang Ustazah boleh berikan untuk bab kita yang ke-52, ada dua pendapat yang dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi dia tak letakkan dalam bab ilmu. Dia letakkan dalam bab solat. Okey, kitab solat yang terletak di bawah tajuk bab meninggikan suara dalam masjid. Ada dua pendapat, satu dilarang. Bila dilarang, bila apa yang ditinggikan suara itu tidak ada keperluan. Kedua, dibolehkan apabila ada keperluan. Okey, contoh tadi dalam keadaan yang dia jumpa kawan dia ke apa kan, nak minta hak dia, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita nak mengajar ataupun mengadakan sesi pembelajaran di dalam masjid. Okey, baik.
Habis ya bincang bab 52, kita masuk bab yang ke-53 yang merupakan bab terakhir dalam kitab ilmu kita pada pagi ini. Baik, di sini bab kita yang ke-53 bertajuk menjawab pertanyaan penanya melebihi apa yang ditanya. Menjawab pertanyaan penanya melebihi apa yang ditanya. Babu man ajaba as-sa'ila bi akthara mimma sa'alahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Adam qala haddathana ibn Abi Dhi'b an Nafi'in an ibni Umar an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ada dua sanadnya di sini. Okey. Tak apalah, tu nanti ni panjang sangat kalau nak cerita tentang sanad ni. Tak apa, kita masuk terus pada perbincangannya. Anna rajulan sa'alahu ma yalbasul muhrimu faqala la yalbasul qamisa wal imamata wala sarawila walal burnusa wala thawban massahul warsu awiz za'faranu fa illam yajidin na'laini falyalbasil khuffaini walyaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'baini. Maksudnya, Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Dhi'bin meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Nabi SAW. Okay, itu satu sanad. Pindah kepada satu lagi sanad. Dan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibn Umar, dari Nabi SAW. Bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Apa soalannya? Apa sajakah yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Jadi dia tanya pakaian orang yang dalam keadaan ihram. Apa yang Nabi jawab? Nabi kata gini kepada dia, orang tersebut tidak boleh memakai baju berjahit, serban, celana itu seluar ya. Mantel yang bertopi, itu maksudnya apa-apa yang menutupi kepala, okey, pakaian yang menutupi kepala, tidak juga kain yang telah dibubuhi warz dan juga za'faran, iaitu wangi-wangian. Dia sejenis wangi-wangian waras dan za'faran. Jika dia tidak mendapatkan sandal, iaitu selipar tu kan, maka orang tersebut boleh memakai sepatu khuf, tetapi dia harus memotong sepatu itu hingga di bawah mata kaki. Baik, kita lihat di sini syarah hadis. Saya terus terang ya, hadis ini tidak disyarahkan tetapi diambil pengajarannya berdasarkan kitab ilmu. Kerana sebagaimana hadis kita yang ke-52 tu tadi akan dibawa ke kitab haji. Kalau nak dapatkan penjelasan lanjut tentang hal ini akan dikupas oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab haji. Jadi di sini dia terus masuk kepada perbincangan pengajaran yang boleh diambil untuk hadis ini. Kita lihat ya perkataan pertama, iaitu babu man ajabas sa'ili bi akthara mimma sa'alahu. Bab menjawab pertanyaan penanya melebihi apa yang ditanya. Maksudnya begini, orang tanya kita soalannya pendek, tapi kita jawab panjang. Kan? Ke kita biasa macam mana? Kita orang jawab pendek, kita jawab pendek ke sepatah-sepatah? Ke berpatah-patah? Berpatah-patah. Oh, begitu ya? Berpatah-patah. Jadi boleh ke tak boleh sebenarnya berpatah-patah tu? Okey. So inilah yang dirincangkan dalam bab ini. Merujuk kepada hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada lelaki yang bertanya. Lelaki tu tanya soalan apa tadi? Pakaian ihram. Soalannya panjang ke pendek? Pendek. Khusus ke umum? Khusus. Sebab pakaian, tapi pakaian apa? Ihram.
So bila kita dengar jawab, soalan tu kita tahu, maknanya dia cuma nak tahu tentang pakaian ihram. Dan lagi satu yang lebih khusus ialah dia tanya pakaian apa yang dibolehkan. Dia tak kata ihram nak pakai apa, dia tak cakap gitu. Tapi soalannya dia khususkan lagi. Maknanya soalan itu pendek. Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram? Kita jawab, pakai gini ya. Boleh jawab gitu kan? Tapi kita lihat di sini Nabi jawab panjang. Ya, sebab itu kalau kita lihat penjelasan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, dia memetik pendapat daripada Ibnul Munayir. Pada pendapat ini dia jelaskan, Ibnul Munayir berkata, judul bab ini menunjukkan bahawa jawapan yang diberikan untuk sebuah pertanyaan tidak harus persis sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi apa yang Nabi buat tadi, tak semestinya kalau orang tanya itu, itulah kita jawab. Itu maksud dia. Kan? Tak semestinya begitu. Macam mana saya nak bagi satu contoh Kita tanya satu soalan. Tadi sarapan apa? Saya tanya tentang makanan. Khusus ke tidak? Saya tanya tentang sarapan. Okeylah, kita buat macam ni. Orang tanya kita kan, tadi pagi sarapan apa? Kita boleh jawab je, makan ni nasi lemak. Tapi kita buat gini, aku buka iceberg, aku nak makan, aku tengok susu. Pasal aku tengok susu, aku ingatkan nak makan cornflakes kan. Lepas tu aku ternampak telur pula. Dah tu teringin nak makan telur setengah masak. Tiba-tiba laki aku beli nasi lemak kau. Akhirnya aku sarapan nasi lemak. Panjang kan? Padahal boleh tak jawab? Nasi lemak aja. Simple kan? Maknanya tak semestinya orang tanya itu, kita jawab itu. Ini maksud Ibnul Munayir. Sebab tadi, orangnya tanya tentang pakaian yang dibolehkan ketika seseorang itu sedang dalam keadaan ihram. Tapi Nabi jawab panjang. Nabi tak kata pakai ni je. Tak kata gitu. Tapi Nabi explain. Sama juga kita. Saya rasa orang perempuan kot yang macam itu ya. Ke lelaki sama juga. Kita yang banyak cakap, kita suka explain. Orang perempuan suka explain. Dengan suami tanya, alah bang, panjang. Suami tanya, kita cuba tanya suami kita, bang, sarapan apa? Nasi lemak. Suami tanya, sarapan apa tadi? Itulah, I ingat I nak makan ini tu. Kita explain dia panjang. Jadi tak salah sebenarnya. Sebab Nabi SAW sendiri bila ditanya dengan satu jawapan, dengan satu soalan, Nabi jawab lebih daripada apa yang ditanya. Okey, itu yang dimaksudkan oleh Ibnul Munayir pada perenggan itu tadi. Bahkan sesuatu pertanyaan yang khusus ditujukan untuk satu permasalahan boleh dijawab dengan jawapan yang lebih umum. Ya, satu soalan yang khusus boleh dijawab dengan permasalahan yang lebih umum. Lelaki tadi tanya dengan satu soalan yang khusus. Tadi saya dah sebutkan, dia khusus sebab apa? Dia khususkan soalan itu pakaian orang yang berihram. Khususnya lagi, apa yang boleh. Ya, itu khusus. Tapi di sini Nabi jawab umum. Nampak ya? Nabi jawab umum, tak khusus. Contoh yang lain, saya nak bagi gini. Kalau kita tanya mak kita kan, mak, daun pisang ni boleh buat bungkus nagasari, kuih nagasari. Mak kita boleh jawab je, boleh. Dia dah bagi jawapan lah. Soalannya umum. Sebab kita cuma tanya pasal nagasari, kita tanya pasal kuih lain. Ya? Kita pun dengar mak kita bebel pasal daun pisang. Nasib baik dia tak nyanyi lagu memori daun pisang. Kan? Mak kita kata, bukan buat kuih je tau. Kau boleh buat gini, ikan pepes, macam-macam kan. Lepas tu nanti kalau nak masak, alas dengan nasi tu alas letak sedap. Dalam hati, aku tanya pasal nagasari je. Macam kan? Orang tanya pasal nagasari je, dia punya jawab, ya Allah punya panjang, kita dengar. Padahal, soalan kita umum. Ya, daun pisang nagasari, umum. Tapi mak kita jawab, soalan kita khusus. Mak kita jawab umum. Dia jawab untuk semua segala jenis lauk yang berkenaan dengan daun pisang.
Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kes ini. Itu yang dijelaskan oleh Ibnul Munayir juga. Jadi, kalau kita lihat ya kepada perenggan yang berikutnya, dia jelaskan dari hadis ini juga dapat diambil pelajaran lain. Tadi kita sebut sebagai pengajaran yang pertama. Okey. Terus kita masuk kepada pengajaran yang kedua, bahawa jika seorang mufti ditanya tentang suatu permasalahan dan dia melihat kemungkinan bahawa si penanya akan mengajukan pertanyaan lainnya, maka hendaklah dia memberikan jawapan secara terperinci. Jadi Nabi tadi ditanya tentang pakaian yang dibolehkan ataupun pakaian yang seharusnya dipakai oleh orang yang sedang berihram. Nabi SAW jawab dengan terperinci di situ. Kerana dia tahu, ini kalau jawab pendek dia akan tanya lagi. Kan dia akan tanya lagi. Macam kita biasa, orang tanya, Zaza, apa hukum makan di siang hari bulan Ramadan? Kita kata tak boleh, dosa. Lepas tu orang tanya, habis kalau nak muntah? Dia tanya balik kan. Dia tanya, habis kalau nak muntah takkan tak boleh? Dia tanya lagi. So, bila kita jawab soalan tadi, tak boleh. Tapi dibolehkan untuk orang yang begini. Supaya si penanya tu tadi dia lebih faham dan dia tak tanya lagi soalan yang lain. Ni hikmahnya Nabi SAW ketika baginda dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Jadi antara cara baginda ketika dia berhadapan dengan soalan yang diajukan kepada dia, dia tengok dulu. Kan, ni ada potensi ni nak tanya lebih ni. So sebelum dia tanya, kita jawab lagi. Jadi tak habis masa di tempat itu dan dengan orang yang sama. Okey? Baik, seterusnya kita lihat di sini. Contohnya, kan, oleh kerana itu Rasulullah SAW memberi jawapan fa illam yajid na'lain. Sebab tadi Nabi kata dia cuma boleh mana tadi? Fa illam yajid na'lain, maknanya di situ orang itu kena pakai sandal atau pakai selipar. Tapi Nabi jelaskan kalau tak ada selipar, kita tak ada sandal tu, pakai apa? Ada penjelasan yang Nabi SAW berikan di situ supaya orang tu tak tanya lagi. Baik, jadi rincian jawapan dari pertanyaan yang dilontarkan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan kerana keadaan orang itu tadi kebiasaannya begitu. Baik, adapun apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama usul, ni masih lagi pengajaran yang kedua ya. Adapun apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama usul fiqh, bahawasanya sebuah jawapan harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi di kalangan ulama usul fiqh, mereka ni ada berikan satu pendapat yang mana al-jawabu yajibu ayyakuna mutabiqan lis-su'al. Maksudnya bila kita nak jawab, dia mesti sama dengan apa yang ditanyakan oleh si penanya. Ada ulama usul fiqh yang mengeluarkan kaedah yang sedemikian. Tetapi daripada hadis itu tadi ya, kita dapati pernyataan ini tidak bererti bahawa sebuah jawapan tidak boleh diberikan keterangan tambahan. Namun sebaliknya, bahawa jawapan yang diberikan harus boleh mewakili pertanyaan yang diajukan. Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiqul Aid. Seterusnya kita ada pengajaran yang ketiga di perenggan yang berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa apabila pertanyaan yang diajukan adalah sesuatu yang tidak terbatas, maka orang yang ditanya boleh menjawab dengan sesuatu yang terbatas agar lebih ringkas. Sebab di dalam hadis tersebut disebutkan bahawa seorang lelaki bertanya tentang sesuatu yang boleh dipakai, tetapi kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan sesuatu yang tidak boleh dipakai. Lain kan jawapan dia? Dia tanya tentang apa yang boleh pakai, tapi Nabi jawab tentang pakaian yang tak boleh dipakai. Okey, jadi dia kata gini, kerana hukum asal mengenakan sesuatu benda adalah mubah. Sebab dalam keadaan berihram ni, dia boleh saja nak pakai apa saja kan. Contoh kalau Nabi kata pakai warna putih je, macam mana? Kita akan fikir lagi kan, benda-benda lain, banyak lagi benda. Dah tu putihnya macam mana? Jahit ke tak jahit? Berapa lebar? Macam kita fikir kan? Sebab di sini senang. Kalau jawab satu benda yang umum ataupun memberikan jawapan yang sama, nanti dia akan jadi berjela-jela. Di sini Nabi terbalikkan.
Berikan sesuatu yang tak boleh supaya pengecualian. Maknanya yang kita tahu ini je tak boleh, yang lain itu boleh. Senang. Kan? Sebab kalau jawab tadi, kalau Nabi kata ini boleh, nanti timbul lagi soalan. Lepas tu yang tak bolehnya macam mana? Soalannya gitu. So senang sekarang ialah jawab terus yang mana tak boleh. Jadi kita tahu, maknanya ihram boleh pakai yang ini, yang ini, yang ini. Yang tak boleh ini je. Dia simple. Ini yang Nabi SAW lakukan dalam hadis ini. Sebab itu dia kata, di dalam hadis tersebut disebut mana tadi? Kerana hukum asal mengenakan sesuatu benda adalah mubah. Apabila beliau menyebutkan seluruh benda yang boleh dipakai, maknanya kalau Nabi jawab semua benda yang boleh pakai, ya pada lelaki itu tadi, dia kata banyak sekali yang harus disebutkan. Terlampau banyak pakaian yang boleh dipakai yang Nabi kena sebutkan. Ya, lalu dia kata bahkan boleh jadi orang yang mendengar akan keliru dalam memahaminya dan mengira bahawa hukum itu khusus untuk orang yang berihram sahaja. Demikian juga yang dimaksud dari jawapan beliau ini adalah pakaian yang haram dikenakan, bukan pakaian yang halal dipakai. Sebab tidak ada pakaian khusus yang harus dikenakan ketika ihram. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah menghindari pakaian-pakaian tertentu yang dilarang. Okay, tidak ada pakaian yang khusus yang ditentukan ketika berihram. Yang perlu kita tinggalkan ialah yang dilarang. Itu sahaja. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan yang anna rajulan. Wa ibnu Abi Zi'bin itu tinggalkan sahaja. Kita ada perkataan anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki. Saya belum menemukan nama penanya ini. Sama sebagaimana hadis kita yang tadi, bab 52, Imam Ibn Hajar tak tahu siapa yang bertanya. Untuk konteks hadis kita yang ke-53 ini juga begitu. Dia tak tahu lelaki ni namanya siapa, namanya apa ketika dia bertanya itu tadi. Baik, dia berkata seluruh keterangan tentang permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut pada kitab Al-Hajj. Pada kitab Haji, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai ya perbincangan dalam kitab ilmu untuk keseluruhan hadis. Berapa tahun bincang kitab ni? Setahun lebih. Bulan 3, 25 Mac 2019. 2019 sekarang tahun 2021. Alhamdulillah, lama juga. Jadi insya-Allah kitabnya macam mana Kak Zah? Dah dapat tak? Kitab. Maaf saya potong line pula. Bila sampai? Hari ni sampai. Oh, cepat juga ya. Apa dia? Shopee. Muslim Media lambat. Cukup ke kitab yang order daripada Shopee tu? Banyak? Oh, Alhamdulillah. Okey, tak apa. Jadi minggu depan kita akan mula kitab yang baru. Alhamdulillah, Ustazah harap ya apa yang kita bincangkan selama bertahun ni, buku ni, kitab jilid 2 kita, Fathul Bari, kitab ilmu, dapat kita manfaatkan, kita amalkan ya setiap isi perbincangan. Dan yang penting saya nak diamalkan. Ya, diamalkan. Sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang dah kita pelajari. Jadi terima kasih kepada semua yang ikuti pengajian kita. Agak mencabar juga kitab 2 ni. Sebab dia daripada kita mula bulan Mac, kemudian dah hampir setahun. Lepas tu ada COVID lagi masuk. Kita cuti lama juga. Lepas tu baru online. Lepas online kita mula fizikal kembali. Akhirnya Masya Allah Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya terutamanya kesihatan untuk meneruskan ya perbincangan kitab ini dan pengajian kita. Dan kita semua Allah berikan dengan ke lapangan, masa dan juga ruang untuk belajar hingga habis dan khatam kitabnya.
Baik, itu saja kuliah kita pada pagi ini. Minta maaf sebab saya dah ambil masa yang lama juga. Patut kita cuma dah kena balik dah ni. Jadi saya tak boleh ambil masa yang lama. Saya maaf juga tak boleh dapat buka sesi soal jawab. Mudah-mudahan pada minggu hadapan saya usaha untuk datang awal lagi. Okey, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.